Nak nampak result tu lebih cepat. Okey, kalau dapat result cepat jadi apa? Puas. Kalau result tu tak bagus? Salah kawan lain. Ambil jalan singkat salah kawan lain. Kan? Ambil Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Hacks lagi sekali. Kita dah episod yang ke berapa, Bambai? 16. Okay, kau tak boleh jawab yang kena ni. Episod yang ke-16. Alhamdulillah. So, hari ni saya bawakan seorang tetamu untuk bincangkan satu topik yang sangat best. Dan lagi-lagi, tengah-tengah fasa MCO ni, something yang kita kena ponder tentang tajuk ni yang sangat berkait rapat dengan anak muda. But before that, nak jemput Bambai lah untuk kenalkan diri kepada semua audience. Okay. Hai. Assalamualaikum. Semangat sikit ya, Bambai. Terima kasih kepada Hanifah. Nama saya Hafiz. Okey, orang biasa panggil saya Bai. Berumur 36 tahun. Wow. Taklah muda sangat. Mesti muda. Rambut muda putih-putih sikit ni. Yeah. Okey. Tak nampak sangat Okey. Bekerja sebagai seorang pengurus latihan Masya-Allah. di Institut Masa Depan Malaysia. Wow. Institut Masa. Dan dah berkecimpung dalam dunia anak muda ni mungkin dalam berapa 10 tahun, lebih 10 tahun lah, 12-13 tahun lebih kurang kot. Dengan remaja lah, belia lah dan sebagainya lah. Sajalah yang kita, sebelum kita masuk tajuk kita, saja nak tanya kenapa Abang Bai pilih untuk macam masuk niche anak muda tu. Dah 10 tahun tu quite long juga lah kan. Saya rasa saya tak pilih, saya terperangkap. Oh, okey. Tapi Abang Bai yang menjebakkan diri kan. Satu kelab remaja gym KRJ tahun 2006, dan dari situ orang mungkin sini-sini nampak saya punya bakat ke whatever, dan dia start groom saya dan saya mula terlibat dengan orang muda lah. Okey, menarik. So bila dah berada dalam dunia ataupun lapangan anak muda, secara tak langsung si Abang Bai setujulah kot bila kalau Hanifah cakap anak muda ni dia disinonimkan dengan suka ambil jalan singkat. What's your comment about that? Ada soalan tu Mungkin Abang Bai sendiri pun masih ambil jalan singkat je. Sebab masih muda. Saya rasa ambil jalan singkat ni bukan orang muda je, semua orang akan ambil jalan singkat. Ikut keadaan, ikut konteks keadaan. Tapi ketika muda, lagi banyak tendensi ada lagi banyak, sebab dia sebut ambil jalan singkat ni adalah dia melibatkan keputusan. Betul. Banyak keputusan dibuat masa muda tu, kita nak cepat. Why orang muda nak cepat? Mungkin sebab nak result. Nak nampak result tu lebih cepat. Okey, kalau dapat result cepat jadi apa? Puas. Kalau result tu tak bagus? Salah kawan lain. Ambil jalan singkat salah kawan lain. Kan? Ambil contoh kan, minta jalan, menarik kena langgar, apalah kereta laju. Tapi kau yang ambil. Tapi kita lintas. Aduh. Menarik. Aduh, anak muda. Barulah best kan. Salah kawan lain ni memang best. Pening kan. Okey, tapi as for Abang Bai sendiri dah still masih muda dan dah lalu most of your golden youth punya age lah kan. So mungkin boleh share sikit kot dengan kita orang kan. Apa antara experience yang Abang Bai rasa macam, aku ambil jalan singkat lah untuk benda-benda macam ni and so on. Okey, kalau pengalaman diri sendiri tu saya rasa adalah beberapa lah. Antaranya yang paling besar kahwin. So Abang Bai ambil jalan singkat waktu kahwin? Ketika itu takut. Ketika itu kena ambil jalan singkat. Apa tu? Mungkin kalau boleh share. Sebab kalau saya tak ambil jalan singkat tu, mungkin saya melepas lah. Melepas pasangan lah. Kan? Okay. Sebab masa yang diberi keputusan pun singkat. Okey. Apa antara benda bila nak ambil jalan singkat ni kan, kalau lah kita tengok dari segi literally jalan lah, ada jalan yang panjang, jalan yang singkat. Of course ada benda yang kita kena calculate lah, kena kira kan. Apa benda yang Abang Bai kira waktu nak ambil keputusan jalan singkat, waktu nak kahwin dengan Kak Sot tu? First kali saya kira kesan dia kepada orang lain kot. Kepada orang lain maknanya, contohlah kalau dalam konteks kahwin tadi kan. Okay. So apa kesan dia first kali kepada saya dan pasangan. Okay. Kemudian apa kesan dia kepada family kami, family belah saya, family belah mertua kan. Kemudian kesan pula kan family yang lebih besar kan, adik-adik mak, makcik-makcik ni semua nak kena ambil kira juga kan. So then itu antara benda-benda yang maknanya perkara yang perlu diukur, ambil kira adalah
kesan kepada tindakan tersebut atau keputusan tersebut. Betul. So waktu you kira semua benda-benda kesan-kesan tu, you just calculate by yourself ataupun you macam ajak orang lain kira sekali? Oh, kalau disebabkan itu adalah keputusan singkatnya keputusan, maka ambil sendirilah. Tak tengok orang lain lah. Adalah seorang dua, tapi taklah macam buat satu town hall. Okey, aku nak kahwin, jom kita bincang. Kita buat begini. Macam mana? Tak ada, masa tu WhatsApp group pun tak ada. Baru buka majlis dah kahwin dah. Betul. So memang masa tu tanya pendapat 2-3 orang yang agak senior sikit ke, agak pengalaman sikit, dan okeylah, that's it. Tapi kalau kita bawa perbincangan dalam isu kahwin, memang banyaklah orang yang akan rasa banyak keputusan yang dia macam aku tak boleh fikir panjang. Kalau aku fikir lebih panjang, takut tak jadi kan. Tak kahwin-kahwin, betul. Tak kahwin-kahwin kan. Ataupun tak tahu jadi apa lah. Tapi itu isu kahwin lah. Kalau kita tengok daripada isu angle lain, contohnya keputusan anak muda nak buat bisnes yang lebih besar kan. Benda-benda macam tu macam mana pula? Macam nak buat bisnes lebih besar, dia kena ambil keputusan sama ada you nak pilih partnership siapa, ataupun you nak buat pinjaman lebih besar. Tu macam mana pula? Okey, ni menarik. Pada saya, sebab bila cerita pasal bisnes ni dah ada banyak keadaan lah. Of course lah, bila nak start bisnes, kelakar lah kalau dia start je hari pertama buat bisnes terus nak ada 40 orang staff kan. Oh, tu gila. Tak clear lagi dia punya business model dan sebagainya kan. Itu bukan jalan singkat. Itu jalan singkat, dia jalan mati. Jalan mati. Okey. So sebenarnya pada saya, saya buat tadi, jalan singkat ni dia boleh jadi betul, boleh jadi salah. Dia kat konteks kan. Kalau dalam nak berbisnes, saya rasa okey untuk ambil jalan singkat, buat je dulu, jangan fikir panjang lagi. Kan? Contoh tapi maknanya kenalah ada sedikit lah consideration kan. Janganlah terus okey aku nak buat bisnes. Lepas tu siapa nak buat? Betul-betul kelakar sangat lah. Tapi at least macam aku nak jual kek, dan aku nak jual kek lah, dan jual je dulu kan. Then along the way tu dia akan dapat belajar something. Secara tak langsung Abang Baik nak cakap, walaupun dia kata jalan singkat, jalan singkat kat hujung jalan singkat ni dia bukan jalan mati. No. Dia ada jalan yang lain lagi. Of course, bila sebut singkat, dia tak pergi jauh lah. So apa yang dia buat tu takat tu je lah. Kalau dia nak pergi jauh, then dia kena ada lalu jalan lain pula, kena berbincang dengan orang lain, tambah ilmu dan sebagainya. So macam orang yang suka buat kecaman lah untuk anak-anak muda ni yang kata anak muda ambil jalan singkat. Tak, sebenarnya jalan singkat tu hanya temporary je pada waktu tu. Tapi kita ada jalan yang seterusnya lah. Okay, so nak tanya berkaitan dengan jalan singkat anak muda yang anak muda sekarang ambil ni, adakah dia memberi kesan dari sudut integriti anak muda tu akan hilang ke tak? Faham tak? Sebabnya dia macam menggugah integriti anak muda. Saya rasa jalan singkat ni dia tidaklah memberi kesan kepada integriti. Unless jalan singkat dia buat tu sehingga mencabuli batas-batas yang ada. Contoh nak buat bisnes ni pasal sanggup tak ada modal, pergi curi orang lain punya duit. Ataupun tak dapat projek, you rasuah. That's it. Itu betul. Ataupun you jatuhkan orang lain. Betul. Tapi sebenarnya ramai je orang buat bisnes, contohnya tanpa perlu menggadaikan integriti, masih lagi boleh berbisnes. Dia ambil jalan singkat tapi tanpa buat take benda-benda integriti ni punya. Okay, menarik. Suka lah. Suka sebab you really bawa suara orang muda. Sebab kadang-kadang orang muda pun rasa betul lah. Maksudnya betul lah orang cakap tu apa orang cakap kat aku. Okay, nice. So next question is, orang cakap good things take time kan. What's your opinion? Sebab anak muda nak cepat, tapi dalam keadaan ada satu pepatah yang kata biar lambat asal selamat. Ataupun good things akan ambil masa, ada proses dia. What's your comment? Saya rasa dia bergantung kepada apa result yang dia nak. Alright, okay. Kalau dia nak result, sekadar ada result, okay. Contohlah macam kita ambil contoh bisnes tadi kan, okay. Resultnya dah dia nak ada nak nampak ada jualan dan ada untung. Okay, ada untung okay. So then dia tak perlu fikir panjang, buat je. Tapi kalau resultnya dia nak something yang ada untung, dan boleh scale up, bisnes besar, ada staff ramai, bukan off. That's it, kena take time. Kena bincang betul-betul, kena ada proper business model yang lebih bagus lah. Okay. So dia bergantung pada apa result dia nak sebenarnya. Dia nak apa sebenarnya. Tapi yang masalahnya bila orang yang ambil jalan singkat, dia pun tak tahu dia nak apa. Okay, betul lah tu. Sebab tu dia ambil jalan singkat.
Sebab dia ada tu. Okay, so benda yang merisaukan lah sebenarnya kan. Maksudnya kita tak risau untuk anak muda yang ambil jalan singkat, tapi dia tahu dia ambil jalan singkat ni, dia tahu dah apa yang menanti, apa yang dia dah ready kan. Tapi kita risau dekat ramai lagi kat luar sana anak muda yang ambil jalan singkat sebab dia tak nak fikir panjang. Bukan sebab apa, sebab dia memang tak nak, sebab dia dah malas nak fikir benda tu. Dan dia tahu sampai sini je lah, lepas tu dah. Tapi apa yang menanti tu yang lebih merisaukan. What's your comment about that? Tapi contoh bisnes senang kot. Kan, bisnes senang kan. Ataupun pilih kerjaya. Kan. Ataupun pilih kerjaya kan. Tanpa fikir panjang, tanpa ada tanpa membuat research kan. So akhirnya pilih untuk ambil bidang ni kan. Bila dah masuk, alamak, tak kena dengan jiwa kan. Masa pilih tu sebab rasa macam nampak office best kan. Benda lain tu dah termasuk perkiraan. Nampak branding tempat dia nak kerja tu macam best. Tapi bila masuk, alamak, tak kenalah sebenarnya. Sebab dia tak buat research, dia tak tengok dulu apa yang ada dalam tu, apa culture-nya, apa environment-nya. So dan bila dah masuk, menyesal. Lepas tu dah menyesal, boleh buat apa? Dah menyesal, bila menyesal ni dah dua keadaan lah. Dia akan fighting the system. Wow. Dia akan fighting lah. Cubalah adapt, cubalah pasrah Dia kan. takkan nak mati kat situ kan. Ataupun satu lagi adalah quit and then buatlah keputusan yang betul. Maksudnya okey. Maknanya sama ada dia teruskan ataupun dia quit, dia buat quit. Maknanya quit tu dia cuba improve lah. Maknanya kalau sebelum ni dia buat keputusan tu terburu-buru. Okey, lepas ni tak buru-buru, dia buat research dulu. Dia terima hakikat dia belajar daripada kesilapan tersebut. Tapi yang kita risau lah orang yang quit tak bangun, yang quit lepas tu dah tak tahu dah ke mana. Ada kan? Ramai je orang macam tu. So macam mana macam tu? Dia kita sayang kan anak-anak muda betul, kita. Betul. Sebab tu saya rasa untuk orang-orang yang macam age saya lah, macam dah 30 lebih yang dah telah mungkin ada beberapa pengalaman dalam buat keputusan yang terburu-buru ni ataupun singkat ni, jalan singkat ni, perlu sentiasa memberi nasihat lah kepada adik-adik ni kan. Walaupun kita taklah power sangat, kita pun masih lagi buat kesilapan lagi kan. Semua orang pun kan. Tapi ada tak dalam hidup Abang Pai yang Abang Pai pernah ambil jalan singkat and then you macam alamak, walaupun you tahu je you are going to learn the through kan, go through the process, tapi something yang you macam regret lah sikit, banyak lah juga macam tu lah, pernah tak? Ada. Kalau you boleh share lah. Selepas saya dapat offer kahwin dan saya dapat offer sabun degree. At the same time? Yeah. Wow. Hari Sabtu saya tunang, hari Ahad saya daftar degree dekat UiA lah. Wow. Okey, ni cerita tak ramai orang tahu Okay. Orang sebaik tanya kan. So then bila kahwin, isteri bekerja sebagai seorang engineer, saya masuk belajar. Student. Tidak ada income yang fixed income tetap. Okey. Walaupun masa ketika itu dengan pendapatan isteri, kita orang okey je, boleh je hidup. Boleh hidup lah, ada kereta, ada rumah. Berdua, tak ada anak apa semua kan. Rumah pun masa tu menumpang rumah mertua dan sebagainya. So then tak ada komitmen tinggi lah. Tapi ketika itu saya rasa as a man lah, as a husband, sebagai seorang ketua rumah, saya rasa tak puas kalau banyak pendapatan ataupun benda-benda tu, duit ni, perbelanjaan tu datang daripada isteri. Supply dia. Tak seronok lah kan. So then after semester pertama, masa tu belajar pun tak boleh nak fokus sangat, then saya quit daripada UiA. So that masa tu memang quite a quick decision lah buat benda tu. Itulah antara jalan singkat yang pernah. In the same time sebenarnya sebelum tu ada orang offer kerja pula tu. Sebenarnya. Kan? Ada orang offer kerja, kata aku nak offer kau kerja ni kan. So lagilah kan rasa macam nak kerja, belajar, dia offer kerja full time kan. So masa tu macam very quick decision. Terus macam malam tu sembang dengan wife, esok tu terus pergi UiA, ambil borang. That's it. Stop belajar. Lepas degree. 1 sem tadi. Habis 1 sem. Kan masa tu, dan kebetulan masa tu rasa saya lebih pandai daripada UiA ya. Sorry gelap betul. Kan masa tu masa belajar macam ambil bidang counselling, kita dah lama dalam program motivasi apa semua. Maksudnya bosan. Macam alamak, apa lah belajar ni, benda ni teori sangatlah. Kita dekat jumpa orang kat bawah ni tak macam ni pun. Aku dah praktikal lah kan. Jawab soalan pun saya gunalah pengalaman saya semua salah kan. Takkan dengan teori kan. Rasa masa tu aku rasa lagi pandai daripada UiA lah. Dan saya quit. So after few years rasa macam kau menyesal juga sebab
lama juga saya tak ada degree. Saya masa tu hanya ada diploma je. And then after 10 years, lepas saya quit tu 2008, 2018 saya sambung master terus. Wih, daripada diploma. Masya-Allah. Tapi mana pernah lah melalui satu fasa hidup yang Getir macam lah. menyesal jugalah buat keputusan tu sebenarnya kan. Sebab dia keputusan yang besar sebenarnya. Kenapa menyesal sebenarnya? Menyesal sebab bila kita tak ada di Malaysia ni, bila kita tak ada degree, you susah nak pursue your career sebenarnya. Kan. Diploma okey tapi you tak pergi jauh. Yalah. Dan alhamdulillah maknanya ada pengalaman kerja dengan macam-macam tempat, dan 10 tahun punya pengalaman kerja tu boleh translate into degree, boleh sambung master. Menarik. Daripada pengalaman tu boleh jadi degree Wow, this is something yang baru lah yang Hain baru tahu. So korang jangan risaulah kalau korang just ada diploma and then you just terus masuk dalam lapangan. Betul. Ada setengah-setengah universiti yang boleh tawarkan benda tu. Dengan syarat umur kena lebih 30 tahun, pengalaman kerja 10 tahun, dan 10 tahun pengalaman tu perlu diportfoliokan, ada interview, ada exam kena ambil. Dan exam tu kalau lulus, dia macam kita ni saja degree lah, boleh sambung master. Siapa sangka jalan singkat yang pada mulanya regret tapi akhirnya menjadi satu jalan yang taklah singkat sebenarnya. Satu jalan sekali. Yang panjang betul. Okay, so as for untuk wrap up mungkin nak bagi minit lah ataupun 2 minit untuk Abang Baik untuk bawa take home message untuk jalan singkat ni kepada anak muda. Okay, bila sebut tentang jalan singkat ni, saya suka pepatah Melayu yang lama, yang very tradisional tak tahu bila keluar. Tapi siapa yang cerita dan bila dia dikeluarkan, diwujudkan. Biar lambat asal selamat. Kan sebenarnya kan. Tapi jangan lambat sangat kot. Dan jangan lambat sangatlah. Kan? Sebab kalau kita tengok pepatah ni sangat-sangat valid, sangat-sangat berguna dalam apa juga keadaan. Kan? Nak lintas jalan, nak makan, nak beramal ibadah, nak berdakwah, nak bekerja, nak cari ilmu, kan. Semuanya biarlah kita lambat asalkan selamat, kan. Sebab laju sangat ni bagus, tapi dia ada risiko-risiko yang tertentu. Risiko tu mungkin kalau risiko tu melibatkan diri kita saja tak apa. Kalau libatkan ramai orang dan terkorban pula Betul. Lupa satu soalan. Bila kita cakap pasal ambil jalan singkat and so on, cakap pasal melibatkan orang kan, dan orang kecam kita as muda yang suka berjalan singkat, macam mana kita nak ambil jalan untuk blend in? Sebabnya anak muda, kita tak boleh nak go against the fitrah kan. Memang fitrah anak muda memang dia nak cepat ambil jalan singkat, tapi dah kita belajar lah along the way. Tapi macam mana kita nak blend dengan keadaan orang yang tak boleh nak berjalan singkat sangat, yang tak bersemangat macam anak muda, dan macam mana orang lain tu nak blend dengan anak muda yang macam ni? Okay, so biasanya orang yang akan rasa macam tu orang yang telah melalui pengalaman tu, senior sikit kan. Kadang-kadang anak muda pun ada dah jadi macam lebih senior pada muda kan. Ya, anak muda yang telah dipakcikkan. Yeah, I like that term. Okay, so dia orang bila, dan orang yang akan perasan benda tu adalah orang yang ada pengalaman benda tu ataupun dia pernah melalui benda tu. So orang yang nampak ni bila nampak orang tu buat keputusan, ni keputusan ni jalan singkat ni kan. So dia kena belajar untuk ketat gigi sebenarnya. Macam mana ketat gigi tu? What do you mean? Maksudnya adalah kena ketat gigi ni, of course kita kena bersabar, tahan diri, kena bersedia untuk merelakan dia mungkin akan membuat keputusan yang silap. Ya, maknanya orang lain tu kena let dan menganggap itu adalah sebahagian daripada learning process kepada orang tersebut. As long as risikonya tidak terlalu besar. Maksudnya walaupun kita nak let them go through the process, kita bukanlah maksudnya let them be macam tu Betul je. Padahal kita dah tahu dah benda tu confirm akan berlaku. Tak baik lah macam tu kan. Betul. So ada masanya memang kita kena tarik sikit lah. Kan? Okay? Walaupun sedikit akan merentap dia kan, tapi macam mana? Itu yang akan selamatkan dia kan. Okay, so Abang Baik, untuk penutup ada apa-apa lagi Abang Baik nak cakap bagi peluang ni? Nasihat saya kepada yang muda, okay, boleh sebut jalan singkat ni adalah dia banyak terkait dengan membuat keputusan. So memang you kena berani untuk buat keputusan, okay. Walaupun keputusan tu mungkin keputusan yang dibuat dalam bentuk yang singkat, okay. So berani untuk buat keputusan dan terimalah resultnya seadanya, okay. Dan kalau ada risiko-risiko yang perlu dilalui, hadapilah risiko itu, as long as tidak banyak menyusahkan orang lain. Dan untuk orang senior pula yang nak melihat anak muda ni, okay, belajarlah untuk berlapang dada, membuka minda,
Anggaplah keputusan-keputusan itu sebagai sebahagian daripada learning process. Jangan takut nanti kalau kita terlalu menyekat, dia akan menyebabkan orang tu rasa tak confident Dan terbantut akhirnya. Akhirnya orang tu rasa macam susah nak buat keputusan. Dan hilang dia punya fitrah. That's it. Itu yang sayang. Yes. Okay, so sebenarnya saya percaya orang-orang yang sini yang merisaukan anak-anak muda ni, dia pun sebenarnya pernah melalui fasa ambil jalan singkat. Betul. Dan tak aci lah kalau korang pernah ambil jalan singkat tapi kita orang tak boleh lalu proses tu. Tapi the thing is, tolong tengok-tengok yang kita orang supaya jatuh kita orang tak terlalu teruk lah. Kita jaga kita. Kita jaga singkat kita. Jaga singkat. Ya, singkat. Dan jangan lupa jalan singkat tak semestinya dia singkat sampai bila-bila, dia temporary and boleh sambung jalan panjang and so on lah. Okay, so biasanya kita akan ada hashtag tau Abang Bai. Okay. Macam mana buat hashtag? Abang Bai kata pernah tengok kan? Alamak. Macam ni. Okey, macam mana hashtag dia? Okey. Apa hashtag kita? Jalan singkat. Okay, jangan lupa subscribe ke mana? Buat quiz YouTube channel TV Ikram. TV Ikram ni dia ada dekat Facebook, dia ada dekat Twitter, dekat Instagram. Kat situ semua korang boleh ambil ke mana-mana dan banyak lagi konten-konten lain yang menarik selain daripada Hacks sebenarnya. And then jangan lupa share, komen. Kita akan baca komen yang lain, komen-komen korang semua. Dan kalau korang berminat jadi speaker, just tulis kat komen, kita akan cari korang. InsyaAllah. Okay, jumpa anda di episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan selalu ambil jalan singkat sangat. Okay, alright. Jumpa lagi. Thank you, bye. Bersama membina masyarakat.